first part sikit dengan H5P4, ada beberapa soalan yang saya explain dekat diorang. Okay, tapi dengan H5P5 ni saya nak go through secara laju sikit. So nanti boleh tengok balik, kawan-kawan boleh tengok recording ni untuk refer yang MacBus yang ke-9 ni lah kalau dah buat. Okay, so kita tengok soalan yang first ni, what is the direction vector for the lines? Bila dia bagi dalam bentuk, ini kita panggil bentuk apa? Vector form ke, parametric ke, Cartesian? Ni. Sebab equation of line, sebelum dia sebut line, dia akan ada 3 jenis equation of line. Sama ada dalam bentuk vector, parametrik, ataupun dalam bentuk Cartesian. So yang dia bagi ni, saya tanya dalam bentuk apa? Vector ke, parametrik ke, Cartesian? Parametrik ya, madam. Ni dalam bentuk Cartesian. Sebab kalau bentuk parametrik, dia X sama dengan apa, Y sama dengan apa, Z sama dengan apa. Itu parametrik. Kalau vektor pula dia R sama dengan A plus TV. Kalau parametrik ni dia X sama dengan apa, Y sama dengan apa, Z sama dengan apa. Okay, sebab R ni kan adalah value X, Y dengan Z, sebab R ni adalah mewakili any point on the line, any point. So bila kita sebut any point, sebab tu dia generalkan R ni sebagai X, Y dengan Z lah. Okay, dan yang dia bagi ni sebenarnya Cartesian. Macam mana saya tahu dia dalam bentuk Cartesian? Sebab dia tak ada huruf lain selain daripada X, Y, Z. Kalau parametrik akan ada T, parameter T dekat dalam ni. Dekat dalam Y akan ada something plus T something. Z pun ada something plus T something, tapi Cartesian ni memang tak ada T sebab ini semua adalah T. T sama dengan T sama dengan T, sebab tu dia boleh equatekan equation pertama, kedua dengan ketiga ni. So bila awak dapat satu equation of line, make sure awak familiar dengan equation of line tersebut supaya kita boleh tahu dia punya direction vector. So ini yang soalan tu minta direction vector. So kalau saya ada equation of the line R equals to A plus TV ni, apakah saya punya direction vector? Yang mana satu? Kita punya direction vector R ke, A ke, V ke direction vector kita? H5P5. Bila saya ada equation of line R equals to A plus TV, yang mana satu adalah saya punya direction vector. Kan kita ada dua jenis, sama ada position vector ataupun direction vector. Position vector tu kan point, direction vector tu kan yang menunjukkan arah. So yang mana satu adalah direction vector, R ke, A ke, V ke? V, madam. V ya, V. Sebab R ni adalah any point on the line. A adalah a specific point on the line. So V adalah direction vector ataupun a vector parallel to the line. Dia sahaja yang menunjukkan arah. Orang lain ni semua adalah point, tak menunjukkan arah. Dia static dekat situ sahaja. So V kita ni adalah kita punya direction vector. But the problem is equation yang dibagi kat kita ni bukan dalam bentuk vector, dia dalam bentuk Cartesian form. So apa yang kita akan buat? Okay, kalau orang dia dah biasa buat equation vectors ni, dia macam daripada Cartesian ni dia terus automatic nampak dia punya V. Okay, kalau awak jenis yang tak nampak, tak apa, kita buat working je satu-satu. So saya kata tadi ini adalah T, ini adalah T, ini pun adalah T. Sebab itulah dia boleh ada tanda equal. Sebab tiga-tiganya adalah benda yang sama. T, T dengan T. T tu apa? T tu parameter ni. Okay. So, saya boleh tulis T equals to 2x minus 1 over 3. Sebab saya nak tahu x sama dengan apa. Okay. So, 2x minus 1 equals to 3t. 3t. Kan? Saya bawa naik atas ni. So, x sama dengan 1 plus 3t over 2.
Okay, setuju? X sama dengan 1/2 tambah 3/2 T. Okay, so ni X. Ni baru X. Okay, kita tengok pula yang kedua. Kita ada T equals to 3 minus Y over 2. So 3 minus Y is equals to 2T. Y is equals to 3 minus 2T. Ini adalah Y kita. Ni X kita. Dan lagi satu kita nak kena cari apa? Z. So Z, kita buat T sama dengan Z over negative 1. Banyak dah saya conteng kat sini, tak nampak pula awak. T equals to Z over negative 1. So Z equals to negative T. Maksudnya Z adalah 0 minus T. Macam tu. So ini adalah parametrik sebenarnya daripada Cartesian. Daripada Cartesian, kita tukar dia jadi parametrik dulu. So X, Y, Z. So saya boleh tulis dia sebagai X, Y, Z is equals to X sama dengan apa tadi? 1 over 2 plus 3 over 2 T. Y sama dengan apa tadi? 3 tolak 3 tolak 2 T. Dan Z sama dengan apa? 0 minus T. Kenapa saya letak 0 ni? Sebab kita nak tengok apa yang tanpa T, apa dia. Dia punya, sebab kita punya equation of the line kan A plus T V. Macam tu. Okay. So X, Y, Z, kita tahu dia adalah vektor R. Okay, yang ni kita boleh pecahkan dia jadi macam ni lah. 1/2, 3, 0 plus 3/2, 2, negatif 2, negatif 1 dengan T. So awak nampak tak, ini adalah kita punya A, ini adalah kita punya V dan ini adalah T. So R equals to half 3, 0 ataupun kalau dalam bentuk vektor kita boleh tulis dia sebagai half I plus 3J plus 0K plus T 3 over 2I minus 2J minus K. Okay, nampak kat sini. So kita dah dapat dia dalam bentuk R equals to A plus TV. So siapakah V kita? Siapakah direction vector kita? Yang darabkan dengan T ni. A vector that parallel to the line. Ini. Sini kan V kita. Sebab yang darab dengan T itulah, vector yang darab dengan T itulah adalah V kita. Which is the direction vector of the line. So ada tak jawapan 3 over 2 minus 2? Saya ada salah kira ke? Kenapa kat sini plus? Y sama dengan 3 tolak 2T, betul? Oh, negatif 2. Okay, apa saya salah kat sini? T equals to 3 minus Y over negatif 2. Negatif 2 sayang. Negatif 2. Negatif 2. So, Y sama dengan 3 plus 2T. Ini positif. Okay. Ini positif. Nasib baik tak ada jawapan yang 3 over 2 minus 2J minus K. Dah tersalah tadi sebab tanda plus minus. Okay, so this is our direction vector. 3 over 2I plus 2J minus K. Boleh H5P5? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, soalan saya seterusnya dia bagi line ni. Okay. Ni dia bagi dalam bentuk apa? Equation of line. Tadi dia bagi dalam bentuk Cartesian. So panjang-panjang yang kita buat ni sebenarnya ada dah dalam nota ni, saya dah explain dah macam mana nak tukar daripada vektor kepada parametrik pada Cartesian. Macam mana daripada Cartesian nak tukar kepada parametrik, nak tukar kepada vektor. Which saya kata sebenarnya kita boleh terus nampak je daripada sini. Tapi sebab awak tak nampak, so kita kenalah work out kan dia. Daripada Cartesian tukar kepada parametrik, daripada parametrik tukar pula kepada vektor. It's okay, it's worth the time. Okay, ini Cartesian. Kita tukar kepada parametrik, baru kita tukar dalam bentuk vektor form. Okay. Soalan saya tadi apa? The point of intersection between line.
So dia bagi lagi sekali equation of line. Tapi ni dalam bentuk apa pula? Kalau tadi dalam bentuk Parametric, Cartesian, ini madam. dalam bentuk parametric. Very good. Parametric. So dia minta kat kita equation of the line untuk ini. So dia sebenarnya yang ni awak tak perlu nak tukar sebab kita tak perlu cari dia punya direction vector ke apa. Kita nak cari point of intersection. So bila nak cari point of intersection, sentiasa kita tahu nak buat point of intersection mesti kena buat simultaneous equation, betul tak? Okay, mesti ada kaitan di antara point itu, equation ini dengan equation plane ni. Okay, ataupun saya tulis balik, kita ada x equals to 2 plus t, y equals to 2t, dan z equals to 1 minus 2t. Okay, ini adalah equation of line. Ini adalah equation of plane. 4x plus y plus 8z is equals to 26. Okay, boleh tak kita buat simultaneous equation? Boleh. Kita boleh buat simultaneous equation dengan cara equation of line ni kita masukkan dalam equation of plane. Maksudnya kita buat 1, kita substitute in 2. Saya nak substitute sebab saya nampak ni kita ada x, kita ada y, kita ada z. Okay, ni x, y, z. So bolehlah substitute dalam ni x, y dengan z. So 4, 2 plus t. Okay, instead of 4x, kita tulis 4, 2 plus t. Plus y, 2t. Plus 8, 1 minus 2t, 8z. Equals to 26. So 8 plus 4t plus 2t plus 8 minus 16t is equals to 26. Okay, 4 tambah 2, 6. 6 tolak 16, negatif 10t. 8 tambah 8, 16. Okay, tolak 26, tolak 16, dapat 10. 10. 10. So T sama dengan berapa anak-anak? T sama Negatif dengan 1, madam. negatif 1. Kita nak T ke tak? Kita nak points of intersection. So bila sebut point, dia mesti dalam bentuk X, Y dengan Z. So bila kita dah ada T, kita bolehlah masukkan dekat dalam ni. So X sama dengan apa? X sama dengan 2 plus T. 2 plus negative 1, which is 1. Y sama dengan apa? Y sama dengan 2t. So 2 times negative 1. Negative 2. Z equals to 1 minus 2t. 1 minus 2 times negative 1. Negative 2, negative 1 is positive 2 plus 1 is 3. 3. So jawapan dia 1, negative 2, 3. X, Y, Z kita. X kita 1, Y kita negative 2, Z kita 3. Okay. Okay, ini saya dah explain dengan kelas sebelum ni. Cuma saya nak tunjuk sedikit dekat H5P5. Dia kata this line, okay, equation of line ni, this line is parallel to the plane. To the plane. Okay, so macam mana lukisan dia? Macam ni yang saya lukis ni, nampak tak? Tak apa, saya lukis balik khas untuk awak. So kita ada line. This is line kita. R equals to A plus TD. Dalam equation of line hanya ada satu direction vector. Siapa direction vector kita? R ke, A ke, D ke? D, madam. D. So dekat mana D tu pada saya ni? So saya tak tulislah dia punya equation of line, nanti awak confuse. Saya nak tulis direction vector dia sahaja. Macam mana direction vector dia? Selari dengan line. So this is your direction vector D. Okay, ni line kita. Dia kata line ni parallel. Parallel dengan siapa? Plane. So macam mana saya nak lukis plane tu? Mesti parallel dengan line. Okay, dalam equation of plane R dot N equals to A dot N pun ada satu sahaja direction vector. Siapakah direction vector dia? R ke, N ke, A ke?
N. N adalah kita punya direction vector. Sebab R ni obviously X, Y, Z. Any point on the plane. A ni adalah a specific point on the plane. So, dua-dua tu R dengan A adalah position vector. So, N ni adalah dia punya direction vector. Dan kalau saya nak lukis direction vector untuk line purple ni, ke mana dia? Ke kiri ke kanan ke atas ke bawah ke? Ke atas, madam. Ke atas. Kalau kita nak lukis ke bawah pun boleh. Sebab ke bawah pun dia masih lagi 90 darjah. Atas pun 90 darjah kita. So sebenarnya kita tulis atas lah. So ini N kita. So ini lukisan kita. Plane purple ni dengan line yang warna biru ni. So soalan tu tanya which of the following statement is true. So they are talking about the direction vector lah. Sebab kita tak boleh buat cross product ataupun dot product dengan position vector point. Kita nak buat dot product ke cross product ke dia mesti adalah vector. Direction vector bukan point. Okay. Sebab dia tak originate daripada origin. Okay, so bila dia main dengan A ni salah lah. So obviously jawapan C ni salah sebab ada A. Ada A salah sebab kita tak boleh buat dot ke cross ke dengan position vector point. Alright. So sama ada D dengan N. So kita tengok apa kaitan di antara D dengan N. Ni kalau saya panjangkan sikit saya punya N ni ke atas macam tu. Boleh, tak ada masalah sebab normal direction vector ni dia menunjukkan arah. Dia bukan menunjukkan nilai magnitude dia tidak. Kita nak tengok arah dia. So awak nampak tak apa kaitan N dengan D saya sekarang? N dengan D is perpendicular. So apa properties kalau dua vektor tu perpendicular? Kalau dia dotkan dua direction vector tu dia akan jadi kosong. Betul. So thank you Khalil. Bila kita dotkan N dengan D, kita akan dapat kosong. Kenapa? Sebab N dengan D adalah perpendicular. Ni N kita, ni D kita. Okay, so D dot N equals to 0. N dot D equals to 0. Tak kisah kedudukan dia sebab dia adalah dot product. Okay, so that's why jawapan dia A yang betul. Okay, tak ada mengena dengan cross. So kita dotkan dia, kita dapat kosong maksudnya N dengan D tu perpendicular. Okay, boleh nampak tak case-nya macam mana? Kalau line tu parallel dengan plane. So kalau awak tengok kamera saya, sekarang saya ada satu plane ni yang mouse pad ni. Nampak? Nampak madam? Nampak madam. Kat mana direction vector dia? Let's say pen merah saya ni adalah direction vector dia. Macam mana? Macam ni kan direction vector dia. Betul? Madam. Betul. Okay. So saya tinggalkan plane saya tu. Dan saya ada satu line tadi. This is the plane. Dia parallel dengan line. Okay, so line saya bentuk macam ni lah kan kedudukan dia. Betul madam? Betul madam. Okay. So pen biru dengan pen merah ni dia perpendicular. Walaupun line dengan plane tu dia kata parallel. Tapi sebenarnya sebab direction vector untuk plane tu dia perpendicular. Kita tak pernah bagi direction vector untuk plane yang selari dengan plane, tak. Sebab R dot N ni mesti perpendicular dengan plane. Perpendicular dengan plane. Macam tu dia tak boleh selari. So that's why lah bila dia selari, apa yang kita dapat direction vector dia perpendicular. Okay, so itu konsep dia. So yang ni senang je. Okay, yang lain ni semua betul. Yang satu ni je salah sebab bila kita tukar kedudukan dia kena jadi negatif. Find the angle between, guna dot product je, formula dot product. Determine the value of ni kalau dia adalah parallel. So kalau perpendicular kita tahu dot product equals to 0. Kalau dia parallel kita kena tengoklah dia punya perkali. Maksudnya dia mesti selari. 2i tolak 4j tambah bk. yang kalau dia kata parallel, so kita ada 3i minus 6j plus k. Macam ni. So dua vektor ni dia parallel.
Maksudnya macam mana 2 nak pergi dapat 3? 2 darab berapa dapat 3? 2 darab berapa dua apa Lima ke? dapat 3? 2 apa? Darab dengan 1.5. Darab dengan 1.5. 1.5. 3/2 lah. Kita bawa 2 ni pergi sebelah sini, kita dapat apa ni, sesuatu ni, syai'un ni ataupun kita panggil dia X ni. 2X sama dengan 3/2. X ni sama dengan 2X sama dengan 3. So X sama dengan 3/2. So 2 darabkan dengan 3/2, kita dapat 3. Okay, so kena darab dengan 3/2. 4, negatif 4 darab 3/2, kita akan dapat negatif 6. Tak percaya? Negatif 4 darab 3/2, kita dapat negatif 6. Okay, so maksudnya untuk elemen yang K ni pun, ketiga ni pun, kita kena darabkan dengan 3/2 juga. So maksudnya beta darab 3/2, kita kena dapat berapa koefisien untuk K ni? 1. So 1. beta sama dengan 1 bahagi 3/2, which is 2/3. So jawapan dia adalah A. Okay. So ini konsep soalan tu parallel. Dia saja bagi dekat awak, dia punya gandaan tu susah 3/2. Boleh je dia nak bagi dekat awak 2i tolak 4j tambah beta k, dia parallel dengan 6i tolak 12j plus 3k macam tu. Itulah contohnya. 2 darab 3, 6. 4 darab 3, negatif 4 darab 3, negatif 12. Beta darab 3, so beta kena berapa? Jawapannya beta kena 1 lah. Okay, sebab ini gandaan dia 3. Macam tu. Bila dia parallel, value dia tak kisah, tapi kalau semua 1 ini kita darab dengan perkali tersebut, 2 elemen yang lain pun kena darab dengan perkali yang samalah, sebab kata kena selari. Dia punya magnitude tak kisah. Maksudnya nilai dia tak kisah, tapi dia kena masih lagi dalam direction yang sama, selari. Which of the following is a Cartesian equation of a plane? Obviously ini adalah parametric. Ini adalah Cartesian parametric equation of a line. Cartesian equation of a line. Ini adalah Cartesian equation of the plane. Dan ini adalah vector equation of a plane. Ni dua ni adalah line. Dua ni adalah plane. Tapi kenapa jawapan dia C? Sebab dia nak Cartesian equation. So Cartesian equation ingat mesti dalam bentuk X, Y, Z. Macam mana awak nak ingat? Ingat bila dia sebut Cartesian plane, dia adalah plane X, Y tu yang kita selalu jumpa. Ini adalah Cartesian coordinate. So bila dia nak Cartesian equation, dia mesti ada X, Y dengan Z lah. Sebab ni vectors in 3 dimension kan. Okay, ini dia bagi kalau tadi line parallel dengan plane. So case ni dia bagi satu plane that passes through 4, 6, negative 9. Okay. Dan dia parallel dengan satu lagi plane. Dia tak bagi apa, dia cuba bagi kat sini dia punya equation. So bila dia bagi equation of the plane, kita boleh nampak ataupun kita boleh dapat ataupun kita boleh extract dia punya normal to the plane. So kalau kat sini saya asingkan dia X, Y, Z. Dotkan dengan siapa? 3, 5, 1 lah. Equals to 6. Okay, H5P5. Nampak tak siapa saya punya N sekarang?
untuk plane biru ni? Apa saya punya N? Apa saya punya N? And medium 351 medium. N kita sama dengan 3I plus 5J plus Plus K. K. Mana dapat ni? Ni adalah R dot N. Dot. Obviously XYZ adalah R kita. N kita adalah 351 dan P ni adalah skala kita. Sebab A dot N kita dapat skala P. So ni 351 ni adalah kita punya N. Sebab dia kata plane purple dengan plane biru ni dia selari. Selari maksudnya let's say ini adalah plane purple saya. Ini adalah plane biru saya. Nampak dia selari. So dia berkongsi apa sebenarnya? Kalau saya panjangkan, dia berkongsi normal yang sama. Nampak ni saya panjangkan saya punya N ni. N untuk plane biru ni adalah N untuk plane purple jugalah. Kalau awak nampak kat sini ya. Okay. So ni Madam, ada tembus kat sini. Ya saya. kalau parallel maksudnya dia akan berkongsi normal line lah kan? Dia akan berkongsi normal line lah sebab ni macam tengok kamera saya. Nampak ni. So bila saya ada normal, saya tak ada tangan ketiga untuk letak normal saya. So normal saya tu dia akan tercacak ke atas kan. So dia berkongsi normal yang sama sebenarnya. Macam ni nampak kan? Nampak ada? Okay. So normal yang sama. That's why kita extract normal kita ataupun identify normal kita daripada plane yang bawah ni supaya kita tahulah apa normal to the plane kita yang ni. Okay. Saya tak perasan rupanya soalan ni ada sama dengan soalan bawah dia. Cuma soalan bawah tu dia tak minta normal. Dia minta equation of the plane purple ni. Boleh tak saya cari equation of the plane yang warna purple ni? Boleh lah. Sebab untuk dapatkan equation of the plane, apa yang kita perlukan? R dot N is equals to A dot N. Macam tu. So kita dah ada kita punya A which is a point on the plane for 6, negative 9. So kita perlukan kita punya N. N kita dah dapat tadi 3, 5, 1. 3, 5, 1. So obviously kita bolehlah cari dia punya equation of the plane. So tengok betul-betul soalan tu nak equation ke dia nak suruh cari normal sahaja. Ini pun ini sama rupanya soalannya. Cumanya bezanya soalan ni dia suruh cari equation for a plane. Okay. Nampak ni. So dah dapat dah equation of the plane dia. Okay. Okay, ni senang sahaja. Dia kata straight line passes through 3 to 1. So kita ada straight line. Dia passes through, maksudnya passes through the point. So ini adalah point yang dia passes through lah. This is a specific point on the line and parallel to the vector negative 2i plus j minus k. So apa yang awak perlukan untuk buat equation of line? R equals to A plus TV. Ada tak A? A ada madam. Apa A saya? 3, negatif 2, 1. Okay, a specific point on the line ada. R ni apa? R adalah any point X, on Y, the Z. line X, Y, Z. T memang kita tak tulis T. T adalah T parameter. V ni apa? Direction vector madam. Direction Yang vector negatif 2, parallel to the line which is negative 2, 1, 1. Okay, 1. bagus. Negatif 1 madam. Negative 1. Okay, Awas thank you. So kita nak cari in parametric form. Ingat parametric form saya kata dia mesti X sama dengan apa, Y sama dengan apa, Z sama dengan apa. So nampak kat sini X equals to 3 minus 2T. Y equals to negative 2 plus T and Z equals to 1 minus T. Okay. Ada tak? Adalah yang A. Ini Yang A. parametric.
Kalau C dengan D ni salah sebab dia adalah Cartesian. Walaupun dia betul untuk line ni, Cartesian equation of this line, tapi dia tak nak dalam bentuk Cartesian. Dia nak dalam bentuk parametrik sama ada A ataupun B sahaja. Okay. Okay. Okay, ini kita kena buat dulu equation of the line sebab dia kata this line L1 passes through the point ni. So ini adalah kita punya A. In the direction I plus J plus K ni adalah kita punya V. So kita buat dulu equation of the line. R equals to 1, 3, negative 2 plus T 1, 1, 1. Saya suka tulis dalam bentuk column matrix ni sebab tak perlu tulis I plus J plus K dia. So R ni adalah kita punya X, Y, Z. Okay, ini equation of line saya. If point S lies on the line. So maksudnya kita ada X, Y dengan Z is equals to 1 plus T, 3 plus T, negative 2 plus T. So X saya sama dengan 1 tambah T. Y saya sama dengan 3 tambah T dan Z saya sama dengan negative 2 plus T. So sekarang dia dah bagi dekat kita value X which is 3. So saya boleh substitute dalam ni lah. 3 is equals to 1 plus T. So T sama dengan berapa anak-anak? T sama dengan 2, madam. T sama dengan 2. So boleh tak saya dapat nilai Y dengan nilai Z sebab saya dah ada nilai T? So Boleh. Y sama dengan 3 plus 5. 2. 5. Z sama dengan negative 2 plus 2 which is 0. So jawapan dia Y equals to 5 and Z equals to 0. So B. Betul eh? So ini cara nak buat dia. Ramai orang dia dah panik ataupun stuck buat soalan ni sebab dia tak tahu R adalah X, Y, Z. Always remember R adalah any point on the line which we generalize it as X, Y dengan Z. Kita namakan dia. Okay. So kita ada dua plane kat sini. X, Y dengan Z. Apakah dia punya N? 2, 3, negatif 1 sama dengan 2. Ni yang plane yang warna biru ni lah. Okay, plane yang warna purple ni pula. Ni purple. Equation dia adalah X, Y, Z. Dan 1, negatif 1, 2. Ada masa lagi tak ada? Okay. So ini N dia. N untuk yang warna biru adalah 2I plus 3J minus K. N untuk yang warna purple adalah I minus J plus 2K. Okay, saya tak faham soalan ni, ayat dia macam berbeli. Find the equation. Sekejap, saya record tak tadi? Okay, record. Record madam. Find the equation of the plane passing through the point 101. So plane kita ni dia passes through 101. So ini adalah A kita. R dot N equals to A dot N. So A tak ada masalah, dah ada. R memang kita tak payah cari. So N yang kita nak cari. N perpendicular to the plane. So maksudnya ada 3 plane lah sekarang. Dan plane tu perpendicular to the plane. Okay. So untuk dapatkan normal vector kepada plane, kita ada 2 plane ni. Dia tak cakap pun plane biru dengan plane purple ni dekat mana kedudukan dia. Dia cuma kata plane lagi satu tu. Saya pakai warna lain.
plane yang warna hijau ni dia perpendicular dengan plane ini dan plane ini. Saya cuba lukis dia. Kita ada dua plane, plane biru dengan plane purple. And perpendicular, find the equation of the plane. Okay, stuck sekejap. Find the equation of the plane that passes through the point and perpendicular to the plane. Okay, so saya rasa soalan ni minta kita cari another vector hijau yang perpendicular to this vector dengan to this vector. So apa caranya untuk kita cari a vector that is perpendicular to these two vectors? Macam kita nak cari vektor ketiga yang perpendicular dengan yang warna biru dan perpendicular dengan yang warna purple. Kita dotkan dia untuk check dia dapat kosong ke tak kan medium? Tak, itu kalau dia cakap plane tu perpendicular. Sekarang kita nak cari satu vektor baru yang perpendicular dengan vektor yang pertama dengan vektor yang kedua. Dia perpendicular dengan vektor ini dengan vektor ini. Saya bagi hint dia N1 cross N2. Ingat tak properties kalau kita ada dua vektor A cross B, kita dapat satu vektor yang baru kan C. Betul tak? Betul. Betul madam. Okay, so apa properties untuk C ni? Apa sifat C ni? Dia perpendicular to A, dia juga perpendicular to B. Okay, ini sifat vektor C ni. Sekarang kita tak boleh nak buat dot product lagi sebabnya kita tak tahu apa lagi satu vektor yang dia perpendicular dengan tu. Okay, dia perpendicular dengan vektor apa? So nak dapatkan vektor yang perpendicular dengan yang warna biru dan yang nak dapatkan vektor yang perpendicular dengan warna purple, kita kena cari dulu vektor tu apa. So dengan cara kita crosskan dua vektor tersebut. Okay, so bila saya crosskan N1 cross N2, boleh ke H5, P5? Boleh medium. Kita cuba. So I, J, K, 2, 3, negative 1, 1, negative 1, 2. So bila kita crosskan dia, kita dapat I untuk I, 6 tolak 1, 5 I. 5 I minus untuk J, 4 plus 1, 5 J. Untuk K, negative 2 minus 3, negative 5. Okay. So 5, negative 5, 5. So this is the perpendicular vector to the plane. Okay, kita kata nak dapatkan equation of plane kena buat R dot N equals to A dot N. So N kita dah ada. Buat R dot N is equals to A dot N. X, Y, Z dot 5, negative 5, negative 5 equals to berapa tadi dia punya position vector point 101 1 0 1 and kita 5 negative 5 negative 5. So we have 5x minus 5y minus 5z is equals to 5 tolak 5. 5 tambah kosong tolak 5. So kita dapat 5x tolak 5y tolak 5z sama dengan kosong. Since semua ni koefisien dia 5, kita boleh factorize 5 tu. Boleh simplify lah. Lagi kita boleh ringkaskan equation kita ni. Okay, so kita dapat x minus y minus z equals to 0. So ada tak jawapan x minus y minus z equals to 0? Ada, jawapan dia D. Okay, so betul lah kita buat ni. So macam mana nak cari
a perpendicular vector to this plane yang warna hijau, kita kena crosskan direction vector untuk plane ni. Untuk dua plane yang kita ada tu. Sebab bila kita crosskan, kita akan dapat satu vektor yang baru. Ni 5i tolak 5j tolak 5k ni. Apakah sifat 5i tolak 5j tolak 5k ni? Dia perpendicular dengan n1. Dia juga perpendicular dengan n2. Itu yang soalan tu minta. Mungkin kalau saya akan sebut kat sini perpendicular. Both planes. Both planes. Okay, planes ataupun ni dia dah sebut tu the planes. So kita fahamlah sebenarnya dia nak cakap perpendicular to both planes ni. Okay. Secara dia kita crosskan dua vektor tersebut. What is the equation? Okay. What is the equation to the straight line passing through A, B, C and parallel to the Z axis? So Z axis ni maksudnya kita nak Z axis sahaja. Z axis maksudnya bila kita nak Z axis, kita ada axis kita X, Y dengan Z. So bila kita nak Z axis sahaja, X dengan Y ni elemen dia akan jadi kosong. So Z axis yang sebenarnya dia nak cakap ni parallel to Z axis adalah 0i plus 0j plus k. So k ni ada nilai lah, tak kisahlah 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke, tapi ada nilai dekat k sahaja. Okay, dalam kes ni saya tengok dia guna 1, 1, 1. So maksudnya k ni dia punya koefisien 1 lah. Okay. So bila kita buat Cartesian equation, A, B dengan C ni adalah kita punya point A, a point on the line, dan yang denominator dia ni adalah kita punya V. Okay, so ini adalah A dia, yang bawah adalah V dia. So kita tengok V dia mesti 0, 0, 1. Okay, ini betul, ni salah, ni 1, 0, 0, ni 0, 1, 0, 0, 1, 0, salah juga. So jawapan dia adalah A, macam tu. Sebab Z axis diwakili oleh elemen dekat K sahaja. Kalau yang ni Y axis. Kalau yang ni ni X axis, ni Y axis. Okay, yang C ni diwakili oleh Y dengan Z axis. Tak nak. Kita nak satu sahaja. Alright. Okay, dah habis masa. Nanti awak boleh tengok saya ada terangkan lagi soalan dekat bawah ni dalam part 1 tadi. So itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Assalamualaikum and have a good day and all the best for your UPS petang ni. So ingat pesan saya H5P5, try buat MapBus yang ke-9 ni so that awak boleh nampaklah apa lagi soalan yang dia boleh tanya dalam topik 5. Okay, Assalamualaikum and good luck.